Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid Azhari bin Hassan bersama 3 orang rakan saya yang lain akan membentangkan salah satu teori komunikasi yang popular pada tahun 1800 sehingga 1900 yang lalu, iaitu mengenai Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor dilahirkan pada 20 Mac 1856 dan telah meninggal dunia pada 1915. Beliau dilahirkan di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Syarikat. Beliau merupakan seorang jurutera mechanical engineering. Beliau juga turut digelarkan sebagai F.W. Taylor. Beliau amat dikenali apabila memperkenalkan satu teori yang meningkatkan mutu kerja, kecekapan dan produktiviti. Selain itu, semasa hayat beliau, sebuah buku telah diterbitkan hasil dari teori beliau yang bertajuk The Principles of Scientific Management. F.W. Taylor telah membuat satu sistem kerja yang berkualiti hasil dari gabungan pekerja dan mesin. Beliau turut memperkenalkan salah satu cara yang bertujuan untuk meningkatkan produktiviti melalui kecekapan para pekerja. Justru itu, satu kaedah pengurusan saintifik telah mula diperkenalkan semasa beliau sedang bekerja di Midville Steel Company pada 1878. Tidak lama kemudian, selepas kaedah pengurusan saintifik itu diperkenalkan, beliau telah dinaikkan pangkat daripada seorang foreman kepada seorang jurutera di Midville Steel Company tersebut. F.W. Taylor percaya bahawa sains pengurusan memerlukan kaedah pemantauan, pengukuran, analisis dan kaedah cara yang baru dan pemberian kewangan sebagai insentif. Beliau membuat kajian mengenai kaedah kerja yang paling sesuai untuk melakukan sesuatu kerja atau tugas. F.W. Taylor menekankan kepentingan pihak pengurusan atasan yang bertanggungjawab ke atas apa yang pekerja mereka lakukan. Setelah membuat kajian tersebut, sebuah buku yang bertajuk The Principles of Scientific Management telah dihasilkan pada tahun 1911. Pada awal abad ke-20, pengurusan saintifik telah muncul untuk meningkatkan lagi kecekapan dan daya pengeluaran melalui penggunaan sumber manusia dan fizikal. Saya Jeneral Undangan nombor metrik 284010 akan menerangkan berkenaan konsep dan andaian kajian teori saintifik Frederick Taylor. Terdapat 3 konsep utama di dalam teori Taylor, antaranya: pertama, pemilihan pekerja secara personal, iaitu pekerja akan dipilih menggunakan kaedah saintifik. Kedua, pembahagian tugas dalam urus takbir dan bukan urus takbir supaya kerja dibuat dengan cepat dan teratur. Ketiga, pemberian ganjaran kewangan. Teori Taylor percaya jika pekerja diberikan insentif berbentuk kewangan, pekerja lebih bersemangat untuk meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Terdapat 4 kajian Taylor, iaitu pertama, berdasarkan pemerhatian dan analisis kajian Taylor iaitu Time Motion Studies, kecekapan bekerja dapat diukur dengan menggunakan kaedah jam randik. Masa kerja diperhatikan dan direkod untuk menentukan one best way bagi menggantikan cara lama, iaitu rules of thumbs. Kedua, cara saintifik akan meningkatkan produktiviti dan prestasi bekerja. Ketiga, pemahaman penggunaan kaedah saintifik perlu diberikan kepada pekerja bawahan. Keempat, pemberian gaji secara ganjaran upah setimpal dengan kerja supaya motivasi kepada pekerja bawahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Noor Fadli Idris. Nombor matriks 283841 akan menyambung pembentangan ini. Menurut RASAZ 2010, organisasi merupakan satu kaedah sekumpulan individu mengatur aktiviti atau tindakan untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Seperti contoh, dalam Jabatan Imigresen Malaysia, penetapan visi, misi dan objektif organisasi selaras dengan mempertahankan kedaulatan negara. Melalui kaedah sains, objektif sasaran tidak akan tercapai sekiranya pemeriksaan dilakukan menggunakan cara konvensional, yang tentunya melambatkan lagi proses pemeriksaan. Penggunaan mesin dapat membantu melancarkan proses kerja,
seperti pemeriksaan yang lebih terurus serta meningkatkan kecekapan dalam kawalan operasi organisasi. Kaedah pemilihan kerja dan latihan dilakukan melalui saringan temuduga yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Latihan akan diberikan selama 3 bulan untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti seorang pegawai itu kepada organisasi. Di dalam organisasi Jabatan Imigresen Malaysia, skop kerja dan tugas-tugas hakiki telah termaktub sebagai garis panduan untuk setiap pegawai. Pembahagian kerja sebagai seorang pegawai kanan adalah merancang, mengawal dan mengarah kepada pegawai bawahan, manakala pegawai bawahan akan melakukan tugas-tugas seperti arahan yang telah diberikan oleh pegawai kanan. Penilaian atas arahan yang diberikan akan dinilai dan ganjaran akan diberikan. Penghargaan terhadap kerja-kerja yang dilakukan akan diberi bagi menjaga keharmonian hubungan baik antara pegawai kanan dan pegawai bawahan di organisasi. Salam sejahtera, saya Suresh Nagaraju akan membentangkan mengenai analisis dan kritikan mengenai Frederick Taylor. Kepercayaan Frederick Taylor bahawa ganjaran ataupun upah perlulah selaras dengan kerja yang dilakukan. Ia mendapat kritikan yang kuat yang menganggap manusia disamakan seperti mesin, dan untuk menjadi pekerja yang cemerlang, ganjaran berbentuk wang perlu diberikan. Untuk meningkatkan produktiviti pekerja-pekerja yang terpilih, latihan menggunakan ilmu sains amatlah perlu, supaya kecekapan pekerja dapat dinilai. Pihak pengurusan perlu lebih bertanggungjawab ke atas aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pekerja di mana sebelum ini tanggungjawab itu dipikul oleh pekerja sahaja. Kesimpulannya, terdapat banyak kajian yang dijalankan untuk mengkaji pengaruh faktor manusia dan prestasi organisasi seterusnya dapat menghasilkan jawapan yang saintifik. Disebabkan pengurusan saintifik tidak mempedulikan faktor manusia dalam andaian dan prinsipnya, maka dapat disimpulkan bahawa sekiranya sesebuah organisasi menggunakan pengurusan saintifik sebagai asasnya, prestasi organisasi tersebut tidak dapat dioptimalkan dalam konteks dinamik dalam masyarakat moden masa kini. Sekian sahaja pembentangan kami pada kali ini. Terima kasih.